semusim di Kota Batu. Tulisan daripada Muhaimin Wahab, seorang pasukan pemantau antarabangsa Mindanao 13 atau dikenali sebagai IMT M13. Okey, buku ini lebih berbentuk dalam jurnal yang mana menceritakan pengalaman seorang pemantau antarabangsa di Kota Batu di Filipina. Kota Batu di Filipina. Dia adalah menceritakan tentang konflik. Maaf bising sikit sebab sekarang berada di Taman Tasik Taiping. Siapalah yang lalu ni pula. Okey. Tak apa, sorry. Okey. Jadi buku ni adalah menceritakan tentang penulis yang telah bertugas sebagai pegawai pemantau di Kota Batu. Kalau tuan-tuan rajin tengok dalam perkembangan antarabangsa, terutamanya di negara jiran kita, Filipina, dia ada isu dengan bangsa Moro ataupun orang Islam yang berada di selatan Filipina, termasuklah Sulu, Nur Miswari dan sebagainya. Jadi kita tengok pada buku ni, Lebaran Semusim di Kota Batu. Di sini juga kita akan dapat lihat peranan Malaysia di arena antarabangsa apabila kita banyak melibatkan diri dalam sebagai pendamai ataupun berusaha untuk mencapai perdamaian di antara konflik domestik negara-negara jiran kita. Contoh dalam kes di pasukan pemisah petani di Thailand, di Filipina, even di antara Fatah dan Hamas di Palestin pun Malaysia yang initiate, dan kebanyakannya diinitiatkan di zaman Tun Dr. Mahathir dan juga zaman Najib pun ada juga. Jadi buku ni, kembali kepada buku ni, kalau kita lihat buku ni banyak menceritakan secara fakta apa yang berlaku, pengalaman penulis waktu berada di Kota Batu lebih kurang dalam setahun, yang mana kawasan konflik itu ataupun di Kota Batu sebelum tu ada berlaku peperangan di Marawi, yang mana terdapat peperangan di antara kumpulan pemisah yang cuba mendapatkan autonomi, dan alhamdulillah setakat ni perkembangan dalam buku ni kalau kita baca, mereka mendapat kawasan pemerintahan autonomi. Dan juga kalau kita tengok dalam buku ni, yang menarik bagi saya ia adalah mengenai catatan apa yang dipandang daripada sisi penulis yang menarik. Selain daripada generalnya, semua cerita mengenai usaha untuk mencari jalan penyelesaian ataupun perdamaian di antara kerajaan Filipina dengan MILF ataupun MNLF dan banyak lagi pertubuhan-pertubuhan Islam Muslim di Mindanao. Okey, saya suka memetik di dalam ni ada macam mana saya suka dia punya elemen-elemen cemas dalam buku ini. Kalau boleh saya petikkan daripada nasib Ali dalam muka surat 40 ada diceritakan pada masa yang sama anggota MILF juga turut mengiringi kami, ada yang membawa senjata AK-47 dan ada juga yang memikul senjata bantuan seperti GPMG. Ramai juga anggota MILF yang aku perhatikan membelit badan mereka dengan peluru GPMG. Itu mengenai suasana yang tuan-tuan boleh dapat sewaktu membaca buku ini. Banyak lagi lah, dan juga tak kurang juga yang menyebabkan saya rasa tertarik untuk membaca buku ini sehingga selesai adalah dia punya saat-saat manis dia, apabila saat-saat manis dia apabila bersama dengan rakyat Muslim di sana. Ada disebut tentang pengetahuan mereka tentang Malaysia. Ini saya petik daripada muka surat 60. Percaya atau tidak, aku pernah jumpa MILF yang ingat Tun M yang jadi Perdana Menteri sejak dari dulu hingga sekarang. Dia tidak kenal Pak Lah dan juga Najib. Memang menghairankan, internet di hujung jari kot. Tapi yang aku lagi hairan apabila dia kata kenal Aida Jebat
dan Wani Hasrita. Okey. Parah. Okey. Ya, jadi buku ni penting untuk kita baca untuk mengetahui keadaan geopolitik di sekitar negara kita, dan kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku, porak-poranda, huru-hara dan juga perkara-perkara yang tidak diingini. Kita nak kekalkan penjagaan negara kita agar jadi aman, kita tidak berpecah dan diperpetak-katikkan seperti mana yang berlaku pada negara-negara yang dalam keadaan konflik ni. Jadi oleh itu bagi saya baik beli dalam keadaan cepatlah, sebab saya tak pasti buku ni akan bila diulang cetak, setelah nak menantikan dia punya habis yang versi ini. Ini cetakan daripada penerbit Studio Anai-Anai, pencetak Percetakan Maju Jaya. Muka surat ada dalam 114 muka surat. Jadi kita berada di Taman Tasik Taiping. Taman Tasik Taiping. Jadi kita sekarang ni, yang belakang saya ni, okey, di tepi sebelah saya sana adalah merupakan Taman Tasik yang asalnya daripada Lombong, Biji Timah. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam tahun 1880 dia adalah merupakan satu alam, satu lombong yang dibuka oleh dikerjakan oleh Cina dari suku Puak Haisan. Okey. Puak Haisan, dan kemudian kita juga seterusnya pihak Inggeris telah membuka Taman Tasik ini dengan nama oleh Frank Sutherland, dan juga ditanam pokok yang jadi percu tanda di Taiping ini. Pokok yang disebut sebagai pokok api hujan-hujan ataupun pokok angsana. Jadi pokok angsana adalah daya tarikan utama dekat sini. Dan kemudian tuan-tuan, kawasan Taiping juga terkenal dengan hujan dia, sebab taburan hujan paling tinggi dalam Malaysia adalah di kawasan Taiping, yang membentuk di antara kawasan paling lembap di Malaysia. Ya, kawasan paling lembap. Jadi tuan-tuan, kalau ada masa lalu Perak, datanglah Taiping. Ini juga tempat saya membesar, dan juga sweet kalau dapat lepak kat sini petang-petang. Umur dah lanjut, kita tak ada buat apa-apa, relax-relax kat sini, itulah tempat dia. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.